Soalan 11 kertas 2. Okey, kita lihat dulu untuk soalan 11A. Okey, saya baca dahulu ya. Okey, Amir melepaskan sebiji bola pimpong pada ketinggian 148 cm dari permukaan lantai. Selepas setiap lantunan, bola pimpong itu mencapai ketinggian sebanyak 3/4 daripada ketinggian sebelumnya. Okey, maksudnya semakin lama kita punya ketinggian tu adalah semakin kuranglah 3/4 daripada yang sebelumnya. Okey, jadi kesimpulannya, okey, cikgu tak nak tengok soalan dulu. Okey, kesimpulannya begini. Maksudnya, panjang yang di sini adalah 3/4 daripada yang sebelumnya, 148. Okey, macam tu. Kejap cikgu badan tak cantik. Okey, kesimpulannya begini. Okey, cikgu conteng di sini Maksudnya ketinggian dia adalah 3/4 daripada sebelumnya, 148. Kat sini kita akan dapat berapa? 111. Berarti sini adalah 111. Okey, yang ketiga ni contohnya, okey, cikgu bawa pergi sini, di mana 3/4 daripada sebelumnya. Sebelumnya adalah 111. Okey, bermaksud kita dapat 3/4. Jadi cikgu letak sini 3/4. Okey, biarkan dahulu. Okey, kita tengok soalan 1. Okey, A1. Cari bilangan lantunan apabila ketinggian bola pimpong itu adalah kurang daripada 20 cm untuk kali pertama. Okey, cari bilangan lantunan apabila ketinggian bola pimpong itu adalah kurang daripada 20 cm untuk kali yang pertama. Jadi kat sini kita kena fahamkan betul-betul. Okey, cikgu kena buat sequence number dulu. Sequence number. Okey, kamu tengok mula-mula bola ini dilepaskan. Bila dilepaskan, 148 tu kita tak kira lantunan. Okey, lantunan bermula pada 111. Okey, kita lepaskan, baru yang pertama tu adalah dilantunkan. Okey, jadi yang kedua adalah 3/4 dan ... seterusnya. Okey, jadi daripada sini kita boleh keluarkanlah apa A kita. A kita adalah 111, R kita adalah 3/4 bahagi 111. Jadi R kita adalah berapa? Okey, R kita adalah 3/4. Macam tu. Jadi sekarang kita nak cari berapakah bilangan lantunan apabila kurang daripada 20. Kurang daripada 20. Bermaksud Tn kurang daripada 20. Okey, ni untuk A1. Okey, kurang daripada 20. Okey, apa rumus Tn? AR N tolak 1 lebih kecil daripada 20. Okey, jadi kat sini kita masukkanlah nilai. A kita tadi 111, R kita 3/4, N tolak 1 kurang daripada 20. Okey, selepas ini 111 cikgu bawa ke kanan akan jadi begini, 20/111. Okey, seterusnya untuk menyelesaikan dia kita kena tambah log kiri dan kanan, di mana log asas 10 lah. Okey, 3/4 N tolak 1, di mana sini pun kita kena tambah log asas 10, 20/111. Macam ni. Okey, jadi menggunakan hukum log, N tolak 1 tu kita boleh bawa ke depan dia. Di mana N tolak 1, ini adalah log asas 10 bagi 3/4. Ini log asas 10 bagi 20/111. Tak apa, cikgu buat panjang-panjang supaya kamu lebih nampak. Okey, lepas di sini, cikgu suka masukkan terus dalam kalkulator berapakah log asas 10 3/4, berapakah log asas 10 20/11. Kamu masuk je dalam kalkulator, kamu akan dapat begini. Negatif 0.1249. Sini kamu akan dapat negatif 0.7443. Okey, kita semakin hampir. Okey, sekarang kita nak cari N ni sebenarnya, N. Jadi bracket ni cikgu bawa ke kanan. Kamu tengok disebabkan kita punya bracket ni adalah negatif. Okey,
Jadi bila kita pindahkan begini, maksudnya negatif 0.7443 bila kita bahagikan dengan negatif 0.1249 disebabkan nombor ini negatif, tanda akan berubah lebih besar. Okey. Jadi seterusnya n tolak 1 bila kita bahagi tu kita akan dapat 5.959. Jadi lepas tu kita tambah 1, kita akan dapat 6.959. Begitu. Jadi seterusnya kita nak cari apa ni? Okey, bilangan kurang daripada 20 untuk kali pertama. Untuk kali pertama bermaksud apakah nombor bulat selepas 6.9. Maksudnya n sama dengan 7. Jadi itulah jawapannya untuk A1. Okey, A1. Okey, berjaya kita mendapat A1. Okey, seterusnya kita tengok soalan A2. Okey, A2 dia kata jumlah jarak dalam cm yang dilalui oleh bola pingpong itu sehingga berhenti. Okey, dalam cm sehingga ia berhenti. Jadi kat sini untuk pengetahuan kamu, kalau soalan yang melibatkan lantunan tu bermaksud macam ni, jatuh za kita tak tahu. Ataupun itu lantunan ataupun apa lagi contohnya, ataupun kita naik buaian terhayul mula-mula jauh dekat style macam tu, ataupun spring, benda yang kita tak tahu berapa banyak je berhenti. Selalunya kita akan gunakan sum of infinity ataupun jumlah ketak terhinggaan. Okey, jadi kita gunalah sum of infinity sama dengan A per 1 tolak R. Ini memang rumus kita lah. Okey. Jadi kita masih menggunakan A yang sama, R yang sama. Okey, masih gunakan A yang sama, R yang sama. Okey, cikgu kira dulu di mana A cikgu adalah 111 per dengan 1 tolak 3 per 4. Okey, sama dengan cikgu akan dapat 444. Okey, belum siap lagi tahu, kita baca betul-betul. Soalan ni dia nak jumlah jarak dalam cm yang dilalui oleh bola pingpong itu sehingga berhenti. Yang dilalui oleh bola pingpong tu adalah berasal daripada sini, starting dia. Yang dilalui sampai ke bawah. Kamu tengok cikgu tulis macam ni. Okey. Cikgu buat pakai warna hitam jugalah. Ke bawah sini, 148. Okey. Lepas tu dia naik balik, dia turun balik. Lepas tu dia naik balik, dia turun balik. Dia naik balik, dia turun balik. Okey, kalau kamu lihat di sini, yang cikgu buat di sebelah sini, sum of infinity tu satu je. Maksudnya cikgu buat sehala je. Disebabkan dia ada panjang yang sama, naik, turun. Naik, turun, naik, turun. Jadi ada 2 kali. Jadi di sini ada 2 kali. Berarti 444 darab 2. Darab 2. Okey. Jadi kita akan dapat di sini adalah 888. Jadi kita nak jumlah jarak keseluruhan yang dilalui oleh bola tu kan. Jadi jangan lupa kita masukkan ini sekali. Jadi kesimpulannya jumlah jarak sama dengan 888 kita tambahkan dengan 148. Jadi kita akan dapat 1036. Yeay, berjaya. Okey. Kita berjaya Okey, seterusnya kita nak cuba jawab soalan yang kedua. Cikgu bawa turun sikit. Okey. Okey, untuk soalan B. Okey. Okey, sebuah syarikat swasta berjaya mendapat keuntungan sebanyak 1.5 juta pada tahun 2015. Setiap tahun yang berikutnya, keuntungan syarikat itu meningkat 4%. Okey.
Okey. Jadi, cari jumlah keuntungan syarikat itu dari tahun 2016 hingga 2020. Okey, jadi kita cuba tulis dulu. Pada tahun 2015 sahaja dia mendapat keuntungan 205 pada tahun 2015 dia mendapat keuntungan sebanyak 1.5 juta. Okey. Okey, seterusnya, pada cari jumlah keuntungan syarikat itu dari tahun 2016 hingga 2020. Jadi daripada 2016 hingga 2020, kita nak tahu keuntungannya. Okey, di mana daripada sini dia mendapat keuntungan sebanyak 4%. 4%. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, macam mana kita nak buat? Jadi, sebelum itu kita kena tahu dululah. Okey? Untuk bermula 2016, berapakah nilai duit itu? Okey, berarti daripada 2016, okey, ini kita cerita lain. Okey, bermula daripada 2016, kita ada 4% kan? Jadi, 1.5 juta tadi, kita darab 4% tu bermaksud, okey, 100 tambah 4%. Macam tu. Okey, sebab apa? 100% tu adalah 1.5 kita ni, juta. 4% ni adalah tambahan yang kita dapat keuntungan tu. Okey. Jadi berarti di sini, 1.5 ni kita darabkan dengan 1.04. Jadi kita akan dapat 1.56. Jadi 1.56 adalah 2016 punya. Okey. Jadi kalau selalunya yang berkaitan dengan peratus ini adalah janjang geometri. Okey, janjang geometri. Jadi di sini murid-murid, okey, kita dapat ketahuilah bahawa nak tahu 2017 berapa? 2017 pula 1.56 darab pula dengan 1.04. Jadi berapa? Begitu. Jadi untuk pengetahuan kamu, kalau ada peratus tu, daripada sini kita boleh tahu tau. Di mana A kita adalah 1.56, R kita adalah 1.04. Okey. Jadi kita dah ada A, kita dah ada R. Okey. Jadi seterusnya, dia nak tahu hitung jumlah keuntungan syarikat itu berasaskan sumber pelaburan daripada 2018 ke 2020. Oh, sorry. Cikgu baca soalan lain pula. Okey, kita nak cari jumlah keuntungan syarikat itu daripada tahun 2016 hingga 2020. Jadi, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi, kita sini ada 5 tahun lah. Jadi, kita nak cari, ini soalan B1 Jadi, kita nak cari S5. Okey, apakah rumusnya? Okey, A, 1 tolak R N per 1 tolak R. Okey. Jadi kita masukkan dengan berhati-hati di mana A kita tadi 1.56. 1 tolak 1.04 ni okey, kuasa 5, tutup balik braket. Okey, 1 tolak 1.04. Okey, jadi kita kira dengan berhati-hati, kita akan dapat mana cikgu punya working step tadi? 8.449. Yes. Berjaya. Kita berjaya untuk mencari jawapan B1. Okey, jumlahnya daripada 2016 ke 2020. Okey, murid-murid. Kita lihat semula untuk soalan B2. Okey, soalan B2. Okay, soalan B2, jika 19% daripada keuntungan syarikat itu daripada tahun 2018 hingga 2020 diperoleh daripada sumber pelaburan, hitung jumlah keuntungan syarikat itu berasaskan sumber pelaburan. Okey, so sekarang ni kita nak tahu, okey, berapakah jumlah keuntungan syarikat, okey, daripada 2018 hingga 2020 dulu. Okey, jadi kita tahu di sini, okey. Contoh cikgu nak tunjuk kita ada 16, 17, 18, 19, 20.
Jadi kita tahu ini adalah sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima. Dia kata 18 ke 20, okey, 18 ke 20 ini, okey, diperolehi daripada sumber pelaburan. Hitung jumlah keuntungan syarikat itu yang berasaskan sumber pelaburan. Jadi kat sini murid-murid, kita nak cari 18, 19, 20 ni berapa? Okey, berapa? Jadi, cikgu pun buat macam ni lah. Okey, maksudnya cikgu cari jumlah untuk 5. Okey, cikgu tolak yang cikgu merahkan ni. Okey, cikgu tolakkan dengan jumlah untuk 2. Sebutan pertama dan sebutan kedua. Jadi, okey, sebutan pertama kita memang dah ada jawapan lah tadi. 8.449. Tolak dengan, okey, untuk sum of 2 ni, jadi kita guna rumus yang sama lah. Kita guna rumus yang sama, di mana A kita tadi adalah 1.56, okey, darab 1, sorry. Saya buat cantik sikit. Okey. 1.56 kita darabkan dengan 1 tolak dalam bracket 1.04 kuasa 2 tutup balik bracket 1 tolak 1.04. Masih menggunakan rumus ni lah. Ni, rumus ni. Okey. Okey, seterusnya kita kira. Kira dengan berhati-hati 8.449 tolak berapa ni? Kita akan dapat 3.1824 dan kita akan dapat 5.266 juta. Okey. Okey murid-murid. Jadi dia kata di sini 19% daripada keuntungan syarikat itu dari 2018 ke 2020, inilah dia 2018 ke 2020 adalah sumber pelaburan. Kita nak cari berapakah sumber pelaburan. Jadi daripada sumber pelaburan. Okey, sumber pelaburan adalah 19% daripada jumlah ini. Jadi darabkan dengan 5.2666. Okey. Kalau kamu keliru macam nak buat 19%. Darab 5.2666. Di sini kamu akan dapat 1.001 juta. Yeay, berjaya. Okey, bye-bye.